الحمد لله القائل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan kita taat, kita patuh, tunduk kepada segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, dalam cuaca yang baik, dalam keadaan yang baik, marilah kita berusaha sedaya upaya dengan kesempatan masa, umur, kesihatan, kelapangan waktu yang dikurniakan oleh Allah kepada kita, dengan memperbaiki amalan yang telah kita lakukan dan yang kita akan lakukan. Lakukanlah segala amal ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan mempelajari apakah amalan itu diterima oleh Allah ataupun tidak. Bagaimana untuk mendapatkan salat yang khusyuk, bagaimana untuk mendapatkan salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana untuk mempelajari Al-Quran, bagaimana untuk menjadi kaya di akhirat. Hari ini manusia sibuk dengan menghadiri pelbagai kelas dan juga seminar, bagaimana untuk menjana pendapatan 4 ke 5 atau lebih daripada itu angkanya. Siang dan malam melihat adakah perniagaannya mendapat keuntungan ataupun tidak. Nabi menyatakan bahawa orang-orang yang miskin ramai di dalam syurga berbanding dengan orang-orang yang kaya. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak faham kenapa orang miskin ramai dalam syurga berbanding dengan orang yang ada pendapatan yang besar dalam kehidupan mereka. Dalam masa yang terbatas ini, kita boleh lihat banjir kepala air yang berlaku di kawasan kita ini, di Yan, di kawasan Merbuk, dan hari ini berlaku di Selangor, berlaku di Pahang pada ketika ini. Orang yang tidak ada harta yang banyak mudah untuk menyelamatkan diri dan merasa tenang berada di pusat banjir, berbanding dengan orang yang memiliki harta yang banyak. Mana satukah yang ia perlu selamatkan? Keluarga, kereta, peti besi, maklumat-maklumat yang disimpan dalam rumah. Manusia sibuk dan memikirkan mana satu untuk mengambil barang agar diselamatkan. Begitulah keadaan kita di akhirat. Bila kita balik bertemu dengan Allah di akhirat, tuan-tuan kena ingat, khatib hari ini pun kena ingat bahawa Allah telah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Seramai manapun rumah kamu dikawal oleh pengawal-pengawal yang bersenjata, malaikat maut akan masuk
sama ada diizinkan ataupun tidak, dia akan masuk, merentak, keluar nyawa kita daripada batang tubuh kita. Kita setuju ataupun tidak setuju, kita reda ataupun tidak reda, kita bersedia ataupun tidak bersedia, nyawa bila diarahkan oleh Allah, Allah mengarahkan malaikat untuk mencabut, merentak, keluar daripada batang tubuh kita. Kita tidak ada pilihan. Kita tak tahu kematian kita bagaimana. Adakah di dalam masjid, di luar masjid, dalam kenderaan, dalam rumah, atau di jalan raya, atau di hospital. Kita tidak tahu bila kita akan mati dan bagaimana kita akan mati. Tapi yang pastinya Nabi SAW menyatakan, bila kamu mati nanti, Nabi kata, la tazulu qadama abdin, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan berganjak dua tapak kaki anak Adam di kawasan perhitungan di akhirat kelak. Kita akan dibangunkan di mahsyar, di tempat yang lapang. Tempat yang lapang. Di mana tu ustaz? Macam mana nak pergi ke mahsyar? Saya nak sewa rumah dekat dengan mahsyar. Kalau boleh kubur saya dekat dengan mahsyar, bangun tak kena berjalan. Tuan-tuan tak payah tanya di mana. Tuan-tuan tak perlu buat rumah dekat mahsyar. Kalau macam tu kami nak pergi macam mana? Kami tak tahu jalan nak pergi. Anak penyu yang dikeluarkan daripada telur, anak penyu yang meletas daripada telur, dia keluar daripada telur, dia korek pasir, dia tak naik ke darat, dia turun ke laut. Siapa habaq dekat penyu bila hampa menetah nanti hampa main ke laut? Begitulah gambarannya bila kita keluar daripada kubur. Kita akan berjalan ke satu tempat namanya mahsyar. Di mana? Wallahu a'lam. Bila berada di situ, kata Nabi, la tazulu qadama abdin, tidak akan berganjak dua tapak kaki anak Adam hatta yus'ala an arba', dia akan ditanya tentang 4 perkara. Saya kena tanya pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar negara, pembesar-pembesar dunia, rakyat yang biasa, rakyat yang kaya raya. Kita akan ditanya dengan 4 perkara ini. Hatta yus'ala an arba'. Tuan-tuan akan ditanya, saya pun akan ditanya di mahsyar kelak. Siapa habaq? Nabi SAW habaq. Percaya tak percaya? Kena percaya. Kalau tak percaya pun akan jumpa, percaya pun jumpa. Orang semayang pun mati, tak semayang pun mati. Orang buat baik pun mati, buat jahat pun mati. Lebih baik semayang kerana kita akan mati. Lebih baik kita buat baik kerana kita akan mati. Buat jahat penat, buat baik pun penat. Semayang penat, lenguh, kena duduk dalam majlis ilmu, kena mengaji. Nak semayang kena mengaji. Kalau musim sejuk, kena buka stokin, masuk dalam bilik air, lantai sejuk, luar ada salji, kena ambil wuduk, tanggalkan jaket, lepas ambil wuduk, kena lap dulu, baru pakai, masuk dalam masjid, sejuk nak semayang, luka di jari ni, keluar darah celah-celah kuku, kerana sejuk, tetap kena solat. Susah nak buat ibadat, betul. Nak buat jahat, susah. Nak kena tengok kiri kanan, satgi kalau kantoi macam mana, susah. Buat baik pun susah, buat jahat pun susah. Lebih baik buat baik. Kerana apa? Buat baik dapat syurga. Nabi kata yang pertama, Allah akan tanya an umrihi fima afnah. Allah tanya umur kita. Umur yang aku berikan kepada kamu, nanti Allah tanya, hei fulan, wahai hamba aku, dulu hang di dunia tu aku bagi hang hidup 40 tahun. 25 tahun kamu akil baligh, kamu buat apa? Masa orang duk khutbah, hang duk main handset. Masa orang duk mengajak, hang duk menyembang. Orang lain berebut-rebut nak solat Jumaat, hang boleh rehat dekat rumah. Umur yang aku bagi dekat hang ni, hang buat apa? Apa jawapan kita dengan Allah, tuan-tuan?
Dia akan tanya ni, Allah akan tanya. An umrihi fima afnah. Allah tanya umur kamu. Kalau 60 tahun, tolak 15 tahun, tinggal 45 tahun. 45 tahun. Satu perjalanan yang panjang. Kita nak pergi Johor pun 9 jam. 8 jam. Perjalanan hidup kita 45 tahun. Aqil baligh. Apa hang buat? Allah tanya kita. Satu. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablah. Allah tanya batang tubuh kamu yang aku bagi, hampa pinjam tu. Kaki tu aku bagi pinjam. Daripada kecil besar 2 tapak jari ni, aku bagi kaki hampa besar sampai saiz 10, 11, 12. Hampa boleh berjalan, boleh naik motor, naik kereta, panjat bukit, pergi hiking, hampa boleh berenang, hampa boleh buat macam-macam. Hampa guna apa badan yang aku bagi kat hampa ni? Aku bagi paru-paru dekat hamba. Aku bagi jantung yang baik. Kamu jaga tak? Adakah kamu merokok? Adakah kamu mengambil bahan-bahan yang merosakkan badan kamu? Allah tanya. Hang bawa tak batang tubuh hang mai ke masjid? Kaki hang banyak pergi mana? Kepala hang letak di mana banyak? Sujud dalam masjid atau banyak letak di bantai, tidur ketika orang azan? Allah tanya. Ni badan kita ni Allah tanya. Aku bagi pinjam kat hampa. Hampa buat apa? Badan ni bukan kita punya. Allah yang punya. Allah bagi pinjam. Bila Allah tarik nyawa kita, tak bergerak dah. Tak bergerak dah kita. 2 soalan. Lagi balik fikir. Boleh jawab ke tak soalan ni? Boleh jawab tak soalan ni? Cerita dia panjang ni. Nak duduk di mahsyar. Sorang-sorang kena tanya. Yang ketiga, Allah akan tanya, wa an ilmihi maza amila fih. Allah tanya ilmu yang hampa belajar, hampa amal ke tak? Hampa tahu semayang di masjid ni pahala dia besar. Hampa pergi mana? Hampa tak main pasal apa? Hampa tak baca kisah bagaimana Sayyiduna Abdullah ibnu Ummi Maktum, mata dia buta, yang surah Abasa wa Tawalla, surah Abasa tu turun pasal dia, cerita pasal dia. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, telah bermasam muka Nabi SAW dan berpaling daripadanya. An ja'ahul a'ma, kerana datang satu orang umat Nabi yang mata dia buta. Dia tak tahu Nabi tengah dia buat apa. Dia mai tanya Nabi. Tuan-tuan balik ngaji tafsir bab tu, nak cerita tak dan atas mimbar. Abdullah ibnu Ummi Maktum tanya Nabi, ya Rasulullah, aku ni mata buta, nak kena main masjid semayang jemaah juga ke? Nabi tanya dekat dia, atasma'un nida'a, telinga hang dengar azan tak? Dia kata bala, ya aku dengar. Fal ta'tiha, kena main semayang. Kalau orang mata buta, Allah suruh dia main semayang di masjid, Nabi suruh main semayang di masjid, kita lintas depan masjid. Takkan nak tukar buruh masjid, tulis kedai makan baru nak singgah. Kedai makan baru nama masjid, baru nak main. Tulis masjid, tempat sujud, rumah Allah, waktu salat, singgah 10 minit, 15 minit, semayang, sambung kerja kita. Kita ni guna anggota yang Allah bagi. Allah tanya ilmu, hampa tahu tutup aurat tu wajib. Pasal apa biar bini pakai mask tapi tak pakai tudung? Ni tuan tanya ni. Isteri keluar rumah boleh pakai mask, face mask, tapi bila pergi berjalan aurat tak erti nak tutup. Hang ada anak dara dulu, masa anak bagi dia menikah, awak dia main masjid pakai ketat-ketat, awak hang biar anak hang macam tu keadaan kenduri dia. Allah tanya, hampa tak tahu ke duk buat karaoke, duk menyanyi, melalok-melalok dalam rumah kenduri, itu bukan sunnah Nabi. Itu bukan sunnah Nabi. Oh, menari-menari, berjoget-berjoget, berlompat-lompat dalam rumah kenduri, itu bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenduri itu sunnah, perbuatan dalam kenduri itu bukan sunnah yang menyebabkan Allah Taala tak redha dengan kita. Allah tanya, hampa tahu? Awak biar hampa tahu, hampa mengaji. Quran itu penting, perlu dipelajari, dipahami, dibaca, diamalkan, disebarkan. Siapa hampa tak buat? Itu Tuhan tanya kita.
Hampa tahu zakat tu wajib, awak hampa tak bayar? Hampa tahu semayang tu wajib, kenapa hampa tak buat? Tuhan tanya, saya kena tanya, tuan-tuan kena tanya. Yang terakhir, Allah akan tanya kita, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah akan tanya kita, kata Nabi SAW, rezeki kita mai dari mana, guna kok mana. Soalan rezeki ada dua, hang dapat dari mana, hang perhabis kok mana. Kalau makan gaji betul ke cukup time duduk di pejabat, ke duduk di pejabat, domain WhatsApp, domain Facebook, duduk online, duduk berniaga macam-macam, waktu pejabat. Lagi bos main buat rajin, bos tak ada pusing kot lain. Kalau berniaga, kerja sendiri, adakah barang itu barang yang baik atau menipu pada jual beli? Allah tanya kita. Mana ada orang mencuri kaya, tuan-tuan? Tak ada dalam dunia orang makan riba kaya, orang curi kaya, tak ada. Tak kaya, tuan-tuan. Tak kaya. Kalau dengan mencuri kaya, ramai ada orang curi. Curi duit 2 juta, senang duduk di rumah, tak pergi mana, hidup sampai ke mati. Tak kaya, tuan-tuan. Sebab tak ada berkat. Allah tak jaga harta yang haram. Duit, Allah tanya mai dari mana. Yang kedua, Allah tanya hampa guna ke mana, beli apa ni? Gamak mai Jumaat bubur RM1, hang pergi makan chicken chop sampai RM12 boleh. Hang beli pula kat anak bini hang 2-3 bungkus, habis dekat RM40. Pi kena sate sampai RM100. Hang boleh buat kenduri buat ni. Hang tukar spori kereta boleh, tukar exhaust motor boleh, tukar cover shoe baru boleh, hang pi dyno motor boleh, hang pi tukar macam-macam barang motor boleh. Takkan nak derma, nak bantu jiran kita yang susah, kena musibah, kena ribut, bumbung dia tercabut, tak bolehkah kita bantu dia? Tuhan tanya kita habis kot mana? Awak duit hang tak mai kot masjid langsung ni, tak sampai dekat anak yatim. Kenapa duit kamu tidak sampai kepada orang-orang yang memerlukan? Allah kata dalam Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib, wa yuqimunas salah, mereka akan sembahyang. Kita tak nampak Allah, Allah melihat kita, kita tidak melihat Allah. Maka orang yang beriman dengan perkara ghaib, wa yuqimunas salah, mereka akan sembahyang. Kita mai hari ini, mudah-mudahan Allah terima iman kita. Kemudian Allah kata, wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka sumbangkan. Ya Allah tanya, duit kita buat apa? Kau suka Ustaz? Duit aku kalau apa? Hang duk khutbah apa lagu tu? Hang kalut apa? Bukan kalut, tolong abang. Takut hang kalut seorang-seorang dekat akhirat, tak ada orang nak tolong abang kat hang. Dia kata, ustaz duk kalut apa, cerita apa lagu tu, ikut suka kami lah, duit kami nak belanja ke mana? Saya tak kalut, saya takut abang yang kalut nanti di akhirat. Allah tanya. Tak tahu apa tak nak abang. Kali jawab aku tu kat akhirat. Beringat duit kita nak keluar pi mana, nak beli apa untuk kita, halal ke tak halal? Benda yang kita nak beli tu, nak beli arak ke, nak main judi ke, nak main apa ke, duit tu nak buat apa? Allah tanya nanti. Mudah-mudahan 4 soalan ni balik kita melengung lagi, agak-agak boleh jawab ke. Hak umur 60 70 tu dekat-dekat dah tu. Kalau Allah ambil sehari 2 ni boleh jawab ke yang ni? Kita pun hak muda berasa lambat lagi ikut ustaz. Belum tentu. Orang muda pun keluar-keluar masjid lagi habis umur. Mati tak kira umur. Dia tak perlu sakit. Mati akan datang bila sampai masa. Lahir ada giliran. Ayah dulu baru anak. Lepas tu mai cucu, mai cicit. Tapi mati boleh jadi anak dulu daripada Tok Wan. Cucu dulu, cicit dulu daripada Tok Nek. Mati dia tak ada giliran. Dia tak ikut. Dia syarat dia mesti pak mati dulu. Aku pak menakang, aku bodoh hidup lagi, aku takkan mati. Dah. Boleh jadi kita ni berapa kali keturunan kita mati dah. Hak di atas tu tak mati-mati lagi pun ada. Moga-moga kita ambil pengajaran daripada apa yang kita bincangkan, yang kita lontarkan pada hari ini. Dan ingatlah tuan-tuan, abang-abang, rakan-rakan yang hadir Jumaat pada hari ini, jangan tinggal Quran dalam hidup kita. Bacalah Quran.
Pelajarilah Quran, kerana Allah akan tanya kita, hampa buat apa dengan umur, hampa buat apa dengan anggota lidah yang aku bagi kat hampa tu. Allah tanya kita, ilmu hak kita belajar, kita buat apa? Allah tanya kita, rezeki kita mai dari mana, dan kita belanja ke jalan mana. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita, Allah berkati kita seperti mana kita berhimpun dalam masjid pada hari ini. Kita juga direzekikan oleh Allah berhimpun dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala